dapat nikmat sudah dia dapat. Jadi kita buat ibadat. Sudah tentu akhlak kita kat Mekah, hati kita bersih tu kan. Mak-mak kita pada tempat yang sewajarnya. Boleh bisa bersebencuran untuk menyampaikan tulis materi yang perlu berapa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi miqdarihi al-azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi ma yanfa'una. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan wasi'a wa na'udzubika min 'ilmin la yanfa' min qalbi la yakhsha'. Allahumma aftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa imanal muttaqin arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana bi'ilmik wastamil abdanana fi ta'atik. Allahumma nawwir qulubana binuri ma'rifatik wa tahhir qulubana an ghairik. Allahumma akhrij min qulubina kulla qadari lid dunya wa kulla mahalli lil khalq yamilu bina ila ma'siyatik aw yushghiluna an ta'atik aw yahulu bainana wa baina tahaqquqi bi ma'rifatika al-khassah wa mahabbatika al-khalisah. Allahumma rzuqna hubbaka wa hubba rasulik. Allahumma aftah alaina fathan qariba fi ulumil aqliyati wan naqliyah bi jahi sayyidina maulana Muhammadin khairil bariyah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala, pencipta tujuh petala langit dan tujuh petala bumi dan segala perbendaharaan yang berada di antaranya. Selawat dan salam ke atas Nabi junjungan besar kita, kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ke atas ahli keluarga baginda, dan ke atas para sahabatnya, dan ke atas mereka yang mengikuti jalan mereka yang terdahulu dengan cara yang terbaik sehingga hari kiamat. Alhamdulillah, muslimin muslimat yang dirahmati dan diberkati Allah Ta'ala sekalian, syukur pada malam yang berbahagia ini kita dihimpunkan lagi di dalam majlis ilmu untuk kita sama-sama menyambung pengajian kitab Allah, Syariat dan Hakikat, satu penghuraian karangan Walid Ibrahim Al-Malik. Mari kita bacakan ummul kitab dan hadiahkan kepada beliau dengan niat mudah-mudahan Allah kurniakan kita keberkatan ilmu, dibukakan kefahaman zahir dan batin, dan dicurahkan ke dalam dada kita seperti mana yang telah dilimpahkan ke dalam dada beliau. Wa ila hadratil nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik. Kita berada di bawah tajuk yang baru, tajuk besar, iaitu ihsan adalah kesempurnaan ahli sunnah wal jamaah. Apa maksud ihsan adalah kesempurnaan ahli sunnah wal jamaah? Ya, ini dalam ahli sunnah wal jamaah, sisi aspek rohani adalah aspek pelengkap kepada ahli sunnah wal jamaah. Ya. Ahli sunnah wal jamaah adalah suatu kelompok yang benar daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aliran yang berada di atas jalan yang sahih, jalan yang benar. Kelompok ini dipanggil sebagai ahli sunnah wal jamaah. Ya. Dan daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kita dapat tahu aliran yang benar daripada kalangan umat Nabi SAW adalah kalangan yang paling ramai di kalangan mereka, kalangan yang membentuk majoriti.
Kerana keistimewaan umat ini disebutkan dalam hadis bahawa Rasulullah SAW khabarkan kepada kita bahawa jemaah yang majoriti, yang ramai sekali, pasti tidak akan berada di atas kesesatan. Jadi umat ini Rasulullah dah tinggalkan tips. Macam mana kita nak tahu kita ni aliran yang betul ke aliran yang salah? Kita lihat aliran yang kita berada di dalamnya itu, aliran yang berbentuk minoriti ataupun majoriti. Ia membentuk jemaah yang ramai ataupun ianya dalam bentuk yang terpinggir. Jemaah yang terpinggir, jemaah yang terpencil, yang janggal. Jadi itu tips yang telah diberikan oleh Nabi SAW. Di mana hadisnya? Rasulullah SAW bersabda, la tajtami'u ummati 'ala ad-dalalah. Atau kama qala alaihi salatu wassalam, tidak akan berkumpul umat aku di atas kesesatan. Majoriti umat mereka tak akan semuanya bersepakat untuk nak berada di dalam kesesatan. Contohnya sekarang daripada aliran akidah seluruh dunia ini, yang paling banyak sekali adalah aliran akidah Asy'ariyah dan Maturidiyah. Ini yang paling ramai sekali, yang membentuk majoriti umat Islam. Di mana saja belahan dunia, dua aliran ini dalam bidang akidah, sama ada Asy'ariyah dan Maturidiyah. Yang namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah asasnya pada Asy'ariyah dan Maturidiyah. Ini yang membentuk majoriti terbesar. Di mana saja kita pergi, di Malaysia ini kelompok Asy'ariyah adalah yang terbesar. Nanti lain negara, lain aliran yang dia nak ikut. Macam kita di Nusantara kita ini, Malaysia, Indonesia, Kemboja, Singapura, Brunei, Filipin, Mindanao, Sulu, kita semua ikut Asy'ariyah, aliran Asy'ariyah dalam bidang akidah. Dalam bidang hukum hakam, perundangan Islam, yakni fiqh, kita ikut aliran mazhab Syafi'i. Kalau kita pergi ke Turki, di sana mazhab Hanafi dalam fiqh, dan dalam bidang akidah mereka mengikut Maturidiyah. Juga kelompok Asy'ariyah pun ramai di Turki. Kalau di India, Pakistan, kalau di India ni, India ni ada India Utara, India Selatan. Kalau India Selatan, Kerala dan sebagainya, ini biasanya mazhab mereka seperti Nusantara kita, Syafi'i. Fiqh ikut Syafi'i, akidah ikut Asy'ariyah. Kalau India Utara, Uttar Pradesh, dan belah atas tu, atas India, Uttar Pradesh, UP, dipanggil UP. Kemudian belah Delhi, ini belah utara. Ini kebanyakan mereka kalau dalam bidang akidah mereka ikut Maturidiyah, dan bidang fiqh mereka ikut Hanafi. Kalau di Maghribi, kebanyakan mereka ikut Maliki. Dalam bidang fiqh Maliki, dalam bidang akidah adalah Asy'ariyah. Yang kita di sini kan masyhur dalam akidah Asy'ariyah, kitab-kitab yang disusun oleh Imam Sanusi. Imam Sanusi itu berasal daripada Maghribi, Morocco. Jadi Asy'ariyah kuat di Andalus. Andalus ini pun mazhab, kebanyakan mereka mazhab Maliki. Mazhab Maliki. Kemudian daripada segi akidah mereka ikut Asy'ariyah. Tapi Andalus ini sebab kota ilmu, jadi ramai yang ikut Asy'ariyah pun ramai, ikut Maturidiyah pun ramai. Jadi bila sebut Ahlus Sunnah wal Jamaah, dia akan ada pada 3 jenis ilmu: akidah, fiqh dan tasawuf.
Daripada segi akidah ada dua aliran utama, iaitu Asy'ariyah dan Maturidiyah. Dan dalam bidang fiqh ada 4 aliran yang utama, iaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali. Ni semua ahli sunnah wal jamaah. Kalau ada kata kami tak nak ikut mazhab, kau tahu nak ikut apa? Saya nak ikut Al-Quran dan hadis sahih sahaja. Jadi awak nak ikut interpretation siapa? Nak memahami Al-Quran dan hadis sahih? Saya boleh baca terus terjemahan. Sekarang Quran pun dah banyak translation. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, kitab-kitab sahih hadis semua pun dah ada terjemahan. Saya boleh baca 2 language, dia kata. Ada terjemahan English, ada terjemahan Melayu. Dua-dua saya boleh baca. Saya sendiri boleh buat conclusion. Boleh buat conclusion. Buat apa nak ikut mazhab-mazhab ni? Apa makna dia dah ikut terpinggir tu. Dia dah ikut mazhab yang terpinggir. Mazhab yang dia sendirilah, mazhab dia sendiri. Mazhab ni akan banyak mazhab, sebab kalau semua orang dalam kelompok kecil ni nak ikut Al-Quran dan hadis sahih, jadi masing-masing ada interpretation masing-masing terhadap Al-Quran dan hadis sahih tersebut. Ya. Adapun dalam kita dalam ahli sunnah wal jamaah, kita selesa ikut orang yang memang mahir dalam memahami Al-Quran dan hadis, Al-Quran dan sunnah. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Kita dah selesa percaya tentang kewibawaan mereka. Tapi jika seseorang datang, saya nak Al-Quran dan hadis sahih, maksudnya setiap individu tu dia bentuk mazhab dia sendiri. Sebab dia nak try faham terus, macam orang nak isi minyak. Ya. Dia tak nak isi kat Caltex ni. Dia tak nak isi kat Shell. Tak nak. Dia nak isi kat mana? Dia nak yang asli. Gas yang sahih. Gas yang sahih lagi asli. Kat mana tu? Laut tu. Tengah laut. Tak main. Pam-pam ni berapa banyak kali tapisan. Berapa banyak saringan kat loji, berapa kali dah tapis, filter. Dah tak asli. Minyak petrol dah tak asli. Dia nak petroleum. Ini yang sahih, ini yang asli. Habis umur dia nanti. Nak cari petroleum, nak korek petroleum dalam, habis umur. Begitulah orang yang nak terus kata, saya amal agama tu Al-Quran dan hadis sahih. Habis umur dia. Saya tanya satu soalan je, habis umur. Satu soalan saja, habis umur dia. Cuba keluarkan rukun-rukun solat daripada Al-Quran dan hadis sahih. Ada berapa rukun solat? Ada berapa fardu solat? Senaraikan satu persatu, dan daripada mana ayat Quran ambil, mana daripada hadis sahih ambil. Habis umur. Habis umur. Satu soalan saja. Habis. Masuk soalan kedua, lagi dia kena guna hari akhirat. Yang tadi nak cari rukun solat pun dah habis, satu umur dunia dah habis. Kalau dia seorang nak cari. Mana nak cari hadis? Pertamanya tidak akan ada hadis rukun solat ada 13. Tak jumpa. Tak ada ayat Quran rukun solat ada 13. Tak jumpa. Cari hadis sahih. Wahai umatku, rukun-rukun solat ada 13. Adapun yang pertama, niat. Yang kedua, takbiratul ihram. Yang ketiga, surah Al-Fatihah. Tak ada. Jadi macam mana boleh dapat rumusan 13 ni? Ulama kena bentuk kaedah berdasarkan kefahaman mereka yang mendalam terhadap Quran dan Sunnah. Jadi mereka akan ada garisan-garisan yang mereka dapat puzzlekan. Dapat connect the dot. Jadi dengan kaedah yang mereka dapat tangkap, di situ mereka dapat faham di mana rukun-rukun solat. Kalau kita sendiri nak cari, habis. Ya.
itu baru rukun-rukun solat. Apa yang menjadi sunat-sunat solat? Mana yang sunat ab'ad, yang mana yang sunat hayat? Pertama kita takkan jumpa, wahai umatku, sunat ab'ad untuk solat ada 6, tak jumpa. Ya. Sunat hayat dalam solat ada 50, tak jumpa. Kita nak cari sendiri, habis umur kita. Kerana itu, kita berpandu kepada ulama. Ini ahlu sunnah wal jamaah. Ulama sebagai warasatul anbiya. Jadi itu akidah, fiqh, dan yang ketiga ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf ini alirannya yang pertama sekali adalah Imam Junaid al-Baghdadi. Yang pertama Imam Junaid al-Baghdadi. Yang kedua Imam al-Ghazali. Yang ketiga Imam al-Haddad. Cukup 3 ni mewakili untuk Nusantara kita. Ya. Sebenarnya ramai lagi dalam aliran tasawuf ni, ramai lagi. Tapi 3 ni membentuk asas-asas yang penting dalam aliran tasawuf. Ya. Kalau sebut Imam Junaid Baghdadi dan Imam Ghazali saja pun sudah mencukupi. Ataupun nak sebut seorang saja pun sudah cukupi. Imam Junaid Baghdadi, cukup dah. Sebab semua ulama-ulama tasawuf setelah Imam Junaid Baghdadi semuanya ikut metodologi Imam Junaid Baghdadi. Imam Junaid Baghdadi yang meletakkan asas-asas ilmu tasawuf. Kaedah-kaedah dalam ilmu tasawuf. Jadi ulama setelahnya hanya mengikut rentak dan dikupas untuk lebih dihuraikan dengan lebih panjang, lebih terperinci. Ya. Jadi dalam aliran tasawuf, ahli sunnah wal jamaah ni kalau sebut Imam Junaid Baghdadi sudah mencukupi. Tapi kalau nak tambah satu lagi, Imam Ghazali. Nak tambah lagi satu lagi, boleh letak Imam Al-Haddad. Ya, Imam Al-Haddad dalam konteks Nusantara. Kalau nanti di belah dunia lain, untuk Imam Haddad tu mungkin boleh tukar kepada Imam Abdul Hasan Syazili ke. Kalau di Mesir mungkin boleh letak Imam Ibn Atta'illah, ataupun boleh letak Imam Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Ya. Jadi lain negara lain, siapa panutan yang paling terutama, yang paling dekat dengan mereka. Ya. Jika seseorang itu tiba-tiba menolak tasawuf, maka bagaimana hendak lengkap Ahlus Sunnah wal Jamaah? Ahlus Sunnah wal Jamaah ini alirannya adalah yang berdasarkan dan berasaskan hadis yang sahih riwayat Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Ya. Mana Jibril alaihissalam menjelma menjadi seorang lelaki dan bertanya soalan-soalan yang setiap soalan membentuk asas dan tunjang agama kita. Dan soalan itu berkaitan dengan iman, Islam dan ihsan. Jadi ihsan ni adalah sisi batin, sisi rohani kita, siluk-biluk hati kita. Itu ihsan. Iaitu apa maksud ihsan? Bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-ihsan an ta'budallah ka'annaka tarahu wa illam takun tarahu fa innahu yarak. Ihsan itu ialah kamu sembah Allah seolah-olah kamu melihatnya, atau kamu merasai Allah melihat dirimu. Riwayat Sahih Muslim. Jadi kalau seorang tolak tasawuf, bermakna dia tolak ihsan. Bila dia tolak ihsan, maksudnya tak lengkaplah pengamalan dan pegangan ahlu sunnah wal jamaah. Ahlu sunnah wal jamaah adalah lengkap sebagai ahlu sunnah wal jamaah apabila dia melengkapkan pada dirinya iman, Islam dan ihsan. Iman adalah pegangan kita, i'tiqad kita kena sahih, kena betul, kena lurus. Kemudian Islam kita, iaitu pengamalan hukum hakam Islam, undang-undang Islam, fiqh Islami. Ini kena ikut hukum hakamnya, syariatnya. Dan daripada segi ihsan, ini sisi batin kepada amal ibadah kita, sisi batin kepada pegangan i'tikad kita, sisi batin, sisi rohani kepada
hukum hakam, ibadah yang kita jalankan, syariat yang kita laksanakan. Macam solat. Solat ni ya, zahirnya solat kita sujud, kita rukuk, kita qiyam. Tapi sisi batin kepada solat itu adalah khusyuk. Jadi perbahasan khusyuk ini dalam tasawuf. Macam mana nak capai khusyuk? Macam mana hati itu benar-benar dapat ikhlas dan dapat mentauhidkan Allah dan dapat menumpukan sepenuh hatinya kepada Allah, segala kupasan dan perinciannya di dalam ilmu tasawuf. Sebab tu dia lengkapkan ahli sunnah wal jamaah tadi. Sebab bila seorang sembahyang, hanya sembahyang secara zahir saja, tapi fikirannya menerawang, dia tak lengkap lagi. Dalam hadis bagi tahu, seseorang yang sembahyang tetapi fikirannya tidak hadir bersama Allah SWT, Allah Ta'ala suruh malaikat ambil sembahyang tadi, jadikan macam kain buruk lempar pada tuan dia. Jadi ada jenis sembahyang yang fawailul lil musallin, malang orang yang sembahyang yang leka dengan sembahyang dia. Alladina hum an salatihim sahun. Jadi sembahyang bukan sekadar nak sembahyang, tapi bagaimana kita dapat hadirkan ruh sembahyang. Haji bukan sekadar kita nak hanya sekadar ihram, tahallul, tawaf semata-mata, tapi bagaimana kita dapat ruh pada haji, ruh pada umrah. Haji kita jadi haji yang mabrur, bukan sekadar haji, bukan sekadar balik orang panggil tuan haji dan sebagainya. Kita nak haji yang mabrur di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Puasa kita bukan sekadar nak tinggalkan makan dan minum, tapi bagaimana kita nak ruh puasa tu. Ya. Kalau tak ada rohnya itu, Rasulullah SAW mengatakan berapa ramai orang yang sembahyang, dia tak dapat apa-apa bahagian daripada sembahyangnya kecuali letih dan mengantuk. Berapa orang ramai yang berpuasa, kata Rasulullah, dia tak dapat apa-apa bahagian daripada puasanya kecuali lapar dan dahaga. Di sini menunjukkan bahawa dalam Islam, kesempurnaan peramalan agama kita tak cukup sekadar yang zahir semata-mata, tapi hendaklah berserta dengan penyertaan batin, berserta dengan penyertaan rohani kita, kehadiran hati bersama Allah. Itu ihsan, sisi batin. Ya. Jadi hairan jika ada orang yang menolak ilmu tasawuf. Ya. Lebih dahsyat bila dia kata ilmu tasawuf ni ilmu yang kotor, dia kata. Macam ayat acak. Ayat acak ni ayat apa? Ayat longkang. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebuah ilmu yang membersihkan jiwa, menyucikan hati, macam ayat acak, dia kata. Macam air longkang. Betapa dia menghina ilmu tasawuf. Bermakna dia goyang dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah, dia goyang, tak lengkap. Ya. Memandang enteng kepada ilmu tasawuf, memandang rendah kepada ilmu tasawuf, menghina ilmu tasawuf. Dan oleh kerana antara tokoh yang besar di sebalik tasawuf ni adalah Imam Ghazali. Ulama mengatakan siapa yang benci Imam Ghazali ada something wrong. Siapa yang benci Imam Ghazali ada something wrong dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah dia. Sebab Imam Ghazali ni satu tokoh nama yang beliau adalah rujukan penting pada 3 ilmu yang kita sebutkan tadi. Akidah, fiqh dan tasawuf. Kita mungkin kenal Imam Ghazali ini lebih pada ilmu tasawuf sebab dia pengarang Ihya Ulumuddin. Tapi seseorang yang belajar ilmu agama, orang yang berada dalam dunia keilmuan Islam, memahami siapa Imam Ghazali. Beliau bukan sahaja tokoh besar dalam ilmu tasawuf, beliau tokoh besar dalam akidah. Kitabnya Al-Iqtisad fil I'tiqad, kitabnya Qawaidul Aqaid, ini rujukan penting umat Islam dalam bidang akidah. Imam Ghazali anak murid Imam Haramain Al-Juwaini, dan beliau adalah tokoh besar dalam bidang fiqh. Beliau mengarang kitab usul fiqh, bukan sekadar fiqh, usul fiqh. Ya. Jadi
Untuk 3 ilmu dalam Ahlu Sunnah wal Jamaah, kita sangat terhutang budi kepada Imam Ghazali. Bidang akidah, bidang fiqah, dan yang terlebih utama bidang tasawuf. Bidang tasawuf. Maka seseorang yang memusuhi Imam Ghazali, dia ada something wrong dalam Ahlu Sunnah wal Jamaah dia. Imam Ghazali ni sebagai neraca, ya, neraca. Sebab tu bukan sia-sia gelaran yang ulama beri pada beliau, iaitu Hujjatul Islam, hujjah Islam. Ya. Baik, Syekh Ahmad Al-Fatani menyebut dalam kitab Faridatul Faraid. Orang kampung sebut kitab Paridah, kitab Paridah. Faridatul Faraid. Dia mengatakan tiada sempurna agama seseorang tanpa memiliki ihsan. Jadi tanpa memiliki aspek rohani yang berserta dalam i'tiqad dia, pegangan dalaman dia, dalam ibadah dia, dalam dia melaksanakan hukum hakam. Kalau tidak ada ihsan di dalamnya, tidak sempurna. Dan ihsan itu, apa dia ihsan? Itu kamu menyembah Allah seolah-olah kamu melihat Allah. Dan jika kamu tidak sampai kepada tahap itu, hendaklah kamu yakin bahawa kamu dilihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perasaan yang terpatri dalam jiwa kita yang kita sentiasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kita tenggelam dalam lautan ketuhanan. Kita tenggelam dalam lautan perbuatan Allah. Ya, Imam Ghazali sangat menekankan untuk kita merasakan yang kita ini berada dalam lautan perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada seorang makhluk pun yang terpisah daripada lautan ini. Lautan ilahi. Samudra perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemana saja kita menghadap, di situ kita nampak lautan ketuhanan. Ya. Di situ perbuatan Allah. Lautan ketuhanan, maksudnya di situ ada perbuatan Allah. Di situ ada tanda keagungan Allah, tanda kehebatan Allah, tanda keindahan Allah. Kemana saja kita menghadap, semuanya menunjuk kepada kewujudan Allah. Kemana saja kita menghadap, di situ ada tanda kewujudan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemana saja. Jadi hati kita ini ada satu bentuk penyaksian, ya, penyaksian pada mata hati kita. Mata kasar kita melihat alam, mata hati kita menyaksikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah ihsan. Memiliki ihsan adalah wajib kerana ia menjadi kesempurnaan pada agama dan ahli sunnah wal jamaah. Ihsan adalah pancaran cahaya hati yang terpendam dalam qalbi. Kerana Rasulullah ni antara peranan besar baginda adalah untuk menghidupkan cahaya dalam hati manusia. Baginda menghidupkan hati-hati manusia. Menghidupkan hati itu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menghidupkan hati itu dengan cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bila hati itu bercahaya, di situ akan hadirnya hakikat ikhlas, hakikat tawaduk, hakikat kejujuran hati dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jujur hubungan jiwa kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati yang khusyuk dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati yang reda dengan Allah. Hati yang sentiasa menyaksikan keindahan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebuah kisah yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani dalam kitab hadisnya dan juga Imam Baihaqi dalam kitab, bahawa seorang sahabat Nabi SAW bernama Sayyidina Salman Al-Farisi. Sayyidina Salman pada suatu ketika beliau nak bernikah dengan satu orang perempuan. Beliau berkenan dengan satu orang perempuan daripada suku Al-Lais. Maka beliau berjumpa dengan sahabat baik beliau bernama Sayyidina Abu Darda radhiyallahu anhu, yang juga sahabat Nabi SAW. Dan beliau menyatakan hasrat, "Wahai Abu Darda, aku berkenan dengan
perempuan daripada suku Al-Lais, boleh tak kalau kamu jadi juru cakap bagi pihak aku? Tolong cakap pada keluarga perempuan, jumpa mereka, berbincang. Saya nak melamar anak mereka. Saya nak berdardak, kata tak ada masalah. Easy, boleh, senang. Jom, tunjuk mana tempat. Maka Sayyidina Salman pun bawa sahabatnya Abu Darda. Kata ini perkampungan Al-Lais, rumah dia sana. Aku tunggu kat sini, kamu cakap baik-baik dengan keluarga perempuan. Sayyidina Abu Darda kata bereh. Sayyidina Abu Darda pun pergi ke rumahnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan marhaban. Ya Abu Darda, bismillah, udkhul, masuk sila. Ta'al. Dia pun masuk dalam rumah. Beliau pun mula berbual, bincang. Dan beliau mula buka tentang sahabat beliau nama Salman. Beliau memuji kepada Salman dan bagaimana pujian Rasulullah kepada Sayyidina Salman. Jadi beliau mula buka cerita tentang Salman. Dan kemudian barulah beliau kata sebenarnya saya datang ni ada hajat besar. Iaitu saya datang ingin melamar anak tuan bagi kawan saya ni, Salman Al-Farisi. Sudilah kiranya tuan menerima lamaran sahabat saya ini bagi anak perempuan tuan. Oh, ada hajat besar rupanya, kata keluarga. Apa, kami bincang dulu. Sebab bila Abu Darda datang ke rumah, jadi ramai ahli keluarga pun datang sekali. Sebab ni sahabat besar Nabi, Sayyidina Abu Darda. Jadi mereka tinggalkan Abu Darda sekejap, mereka pun mula bincang, discuss. Kemudian mereka datang semula kepada Abu Darda. Mereka berkata, wahai Abu Darda, kami telah bincang sekeluarga berkenaan dengan apa yang kamu perkatakan sebentar tadi. Kami telah bersepakat bahawa untuk lamaran Salman kami tak terima. Tapi kami berkenan untuk melamar kamu untuk anak perempuan kami. Kami untuk Salman kami tak terima lamarannya. Tapi kami berkenan kalau kamu terima anak perempuan kami sebagai isteri kamu. Maksudnya kami ingin melamar kamu, wahai Abu Darda. Kami ada anak bunga dalam taman. Kami nak kamu sunting dia. Untuk kamu Abu Darda. Kami tak mahu untuk Salman. Abu Darda kata, siap. Aku datang sebagai wakil Salman. Untuk jadi juru cakap bagi pihak Salman. Untuk dapatkan anak perempuan dia. Sekarang keluarga perempuan tak nak Salman. Keluarga perempuan nak juru cakap ni. Juru cakap bagi pihak Salman. Mereka nak Abu Darda. Suku Lais ni ialah orang Arab. Mungkin dia nak orang Arab juga. Sebab Salman Al-Farisi, dia orang mana? Paris Al-Farisi. Parsi. Orang Parsi. Ingat Paris. Tak tahu waktu tu Paris dah ada nama belum. Parsi ni nama kuno. Parsi. Baik. Ya. Daripada Parsi ya. Jadi Sayyidina Abu Darda fikir sekejap. Aku ni yelah memang jadi wakil Salman, tapi kalau keluarga perempuan tolak lamaran Salman, takkan aku nak tekan-tekan, nak push keluarga perempuan untuk terima Salman. Ya. Kalau orang dah tak nak, kita nak paksa macam mana lagi? Kemudian aku ni tengah cari jodoh juga ni sebenarnya. Aku sendiri ni tengah cari jodoh. Jadi dia nampak ini memang Allah atur dah ni. Allah atur cantik dah ni. Ya. Allah atur dah macam ni. Boleh jadi ini jodoh aku dah ni. Salman ni Allah jadikan dia sebagai perantara dia sebenarnya.
Sebenarnya Allah nak jadikan benda ni untuk aku sebenarnya. Sayyidina Abu Darda ni sangat faham, sebab beliau lah yang meriwayatkan hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda bersabda, likulli syai'in haqiqatun wa haqiqatul iman an ya'lam annama asabaka lam yakun liyukhti'aka wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak, atau kama qala alaihi salatu wassalam, yang bermaksud setiap sesuatu itu ada intipati hakikatnya. Dan hakikat iman adalah apabila seseorang itu meyakini bahawa apa sahaja yang terjadi pada dirinya, maka pasti benda itu tidak akan terlepas daripadanya. Dan apa sahaja perkara yang terlepas daripadanya, maka perkara itu tidak akan terjadi padanya. Dan Sayyidina Abu Darda jugalah yang meriwayatkan hadis tentang Masya Allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun. Apa saja yang dikehendaki Allah itu pasti terjadi, dan apa yang tidak diingini Allah pasti tidak akan terjadi. Beliaulah Sayyidina Abu Darda yang meriwayatkan doa, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta alaika tawakkaltu wa anta rabbul arsyil azim. Masya Allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Macam mana ayat doanya? Masya Allah kan wa ma lam yasha' lam yakun. A'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi wa min syarri kulli dabbatin anta akhidhun bi nasiyatiha inna rabbi ala siratin mustaqim. Doa ini bernama doa Abu Darda. Doa yang patut kita baca setiap hari. Baik, kita berhenti sebentar untuk memberi laluan kepada azan Isya. Asyhadu an la
Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah salati ati sayyidina Muhammad. Jadi dalam doa Abu Darda tadi ada masya Allahu kan wa ma lam yasha lam yakun. Apa sahaja yang Allah ingini pasti terjadi, dan apa yang Allah tak ingini pasti tak terjadi. Doa Abu Darda ni Rasulullah yang ajar pada Abu Darda. Oleh kerana beliau yang meriwayatkan hadis itu, doa itu disebut doa Abu Darda. Jadi kalau kita nak amalkan, baca sekali pagi lepas subuh, baca sekali petang. Start daripada lepas asar boleh baca. Macam mana nak cari doa Abu Darda? Tengok Google, tulis doa Abu Darda. Terus keluar Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta alaika tawakkaltu wa anta rabbul arsyil azim. Masya Allahu kana ma lam yasha lam yakun wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. A'lamu anna Allah, sampai habis, sampai inna rabbi ala siratim mustaqim. Ya. Jadikan amalan wirid kita harian. Sekali pagi, sekali petang. Jadi Sayyidina Abu Darda ni faham sangat bab takdir ni, beliau sangat faham. Jadi beliau pun kata, okeylah, saya terima. Saya terima lamaran. Kalau keluarga perempuan pun kata, ni pun dah cukup ni. Saksi pun dah ada, saya pun wali pada perempuan. Benda baik, jangan dilambat-lambatkan. Musuh jangan dicari. Rezeki jangan ditolak. Baik, kita langsung sekarang. Sayyidina Abu Darda kata, ya, langsung sekarang, boleh ya? Aku nikahkan kau. Selesai. Jadi Sayyidina Abu Darda keluar sebagai suami kepada perempuan yang ingin dilamar oleh Sayyidina Salman. Sayyidina Salman tengah tunggu kat sana tu. Tengah tunggu kawan dia, Abu Darda. Selesai tu Abu Darda pun keluar, dapatkan Salman. Salman pun tengok daripada jauh. Lenggang, lenggok. Dah tak sabar ni. Looking forward. The news from Abu Darda. Any glad tidings there? Let us see. Saya kata, Abu Darda kata, Salman. What's up? I need to tell you something, but I feel shy. I feel embarrassed. Saya malu. Saya nak bagi tahu satu pada kamu, Salman, tapi saya rasa malu nak bagi tahu. Macam mana boleh rasa malu pula ni? Tiba-tiba ni. Come Abu Darda, talk straight, breaks no friendship. Cakap je. Dia Abu Darda kata, Salman, kan kau hantar aku sebagai juru cakap pada keluarga perempuan tu kan? Untuk pinang anak dia. Ya, betul. Gini Salman ya, gini, mereka tolak lamaran kamu dan mereka lamar aku untuk anak perempuan, dan nikah pun dah selesai. Now I'm the husband of that girl. Mendengar yang sedemikian, Sayyidina Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu kata, Astaghfirullahalazim. Astaghfirullah. Wahai Abu Darda, patutnya aku yang lebih rasa malu lagi. Aku yang sepatutnya lebih rasa malu lagi. Sebab berkeinginan untuk memperisterikan seorang wanita yang sebenarnya Allah telah pun tuliskan jodohnya untuk kamu, wahai Abu Darda. Sayyidina Salman Al-Farisi jawab, Astaghfirullahalazim. Astaghfirullah. Wahai Abu Darda, aku yang patut rasa malu lagi. Aku yang patut minta maaf kepada kamu. Seseorang yang namanya telah ditetapkan Allah dalam Lauh Mahfuz untuk kamu. Saya berkeinginan untuk jadikan dia isteri aku. Aku mohon maaf. Aku yang sepatutnya lebih rasa malu lagi. Sesuatu yang aku inginkan sebenarnya bukan tertulis dalam takdir Allah. Itu jodoh kamu, bukan jodoh aku. Begini Sayyidina Salman Al-Farisi. Hati yang sentiasa menyaksikan Allah. Hati yang sentiasa menyaksikan aturan Allah yang maha indah. Keindahan susunan Allah Subhanahu Wa Taala terbaik. Ya. Jadi bila hati sentiasa menyaksikan Allah, ini ihsan, ini aspek ihsan dalam agama kita.
Ini aspek ihsan. Menjadi hamba Allah yang seolah-olah melihat Allah. Apa yang terjadi memang itulah from the first place Allah nak benda tu terjadi. Kalau benda tu terlepas, maksudnya memang from the first place Allah tak nak benda tu terjadi. Jadi Sayyidina Salman langsung tak melenting, tak herdik, tak panas baran, tak marah Sayyidina Abu Darda, tak maki hamun, tak hamburkan sumpah seranah. Kalau Sayyidina Salman tidak mempunyai sifat ihsan dalam dirinya, tidak menyaksikan keindahan aturan Allah, habis Sayyidina Abu Darda kena maki hamun. How dare you Abu Darda? You step at my back. What kind of friend? What kind of companion? Dah putus kawan sejak hari ini. At least kau tak terima lamaran dia. Aku nak perempuan tu, tiba-tiba kau nak jadikan dia isteri kau. What kind of friendship is this? Abu Darda, how dare you? Sayyidina Salman tak melenting. Sayyidina Salman tak astagfirullah. Aku yang sepatutnya lebih rasa malu lagi. Aku yang patut lebih rasa malu. Kena nak memperisterikan seorang yang sebenarnya itu isterimu. Nama seorang perempuan yang telah tertulis sebagai isterimu. Ya. Habis saya tenang hati. Sebab hati berpaut kepada yang maha bijaksana mengaturkan. Dia tak bersandar kepada ilmu dia. Tak bersandar kepada pengetahuan. Dia bersandar pada pengetahuan Allah. Allah tahu apa yang terbaik, maka serahkan kepada yang maha bijaksana. Penyucian jiwa diperlukan untuk membuka cahaya ihsan yang membawa seseorang itu kepada makrifat. Itu makrifat pengenalan dalam rasa dan pandangan. Pengenalan kepada Allah ni dia berlapis-lapis. Ya. Ada lapisan yang berbentuk rasa. Rasa kedekatan Allah. Rasa kewujudan Allah. Kemudian dalam pandangan. Ini penyaksian hati kita. Pandangan jiwa. Pandangan basirah. Ya. Jadi ia adalah untuk menyempurnakan ahli sunnah wal jamaah yang berteraskan iman, Islam dan ihsan. Oleh kerana agak sukar untuk mendapat murabbi yang benar di zaman ini, sebaiknya seseorang itu memperbanyakkan selawat agar beroleh keselamatan dan mencahayakan hati. Perbanyakkan ibadah, amal kebaikan dan sentiasa menghidupkan hati dengan kalimah Allah setiap detik. Bila kita tak ada murabbi, maka sentiasa hati kita itu sibuk dengan Allah, 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 Allah. Hati kita itu jangan pisah daripada Allah. Biar terbentuk satu bentuk kemesraan, keintiman antara hati kita dengan Allah SWT. Suatu bentuk hubungan jiwa kita yang penuh dengan intimasi dengan Allah SWT. Ya. Ada satu bentuk mesra, sentiasa munajat, sentiasa berbisik-bisik dengan Allah. Sentiasa merayu, merintih pada Allah SWT. Sentiasa mengadu kepada Allah. Jadi hati kita itu sentiasa ada connection dengan Allah SWT. Ada satu bentuk minta pertolongan daripada Allah. Ya. Satu doa yang sentiasa kita minta pada Allah. Jadi kita ini sentiasa bercakap-cakap dengan Allah. Biar ada kemesraan itu. Biar Allah lah yang kita paling mesra sekali melebihi semua makhluk di atas dunia ini. Sebab Allah lebih dekat dengan kita berbanding diri kita sendiri. Ya. Dan memperbanyakkan selawat. Ya. Kerana untuk hidup atas dunia ni kita perlukan cahaya supaya kita tidak sesat, ya, supaya kita tidak jauh daripada jalan yang lurus. Jadi untuk cahaya tersebut sebenarnya kita perlukan bimbingan, tapi kalau kita sendiri tidak ada pembimbing yang betul-betul membimbing kita, kita kena banyakkan berselawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya orang yang dah ada murabbi, orang yang dah ada pembimbing pun kena banyak selawat ke atas Rasulullah. Maka orang yang tak ada pembimbing, maka dia kena banyak berselawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana selawat ini satu selawat dia kepada Nabi, 10 selawat daripada Allah. Maka di situ terbentuknya bimbingan dia supaya dia berada di atas jalan yang lurus. Orang yang banyak selawat, dia pasti akan
Allah bawa dia kepada ahli sunnah wal jamaah yang banyak selawat. Ya. Tapi orang yang tak banyak selawat, bahkan dia memusuhi orang yang banyak selawat, ini problem. Ya. Dia memusuhi amalan-amalan yang memperbanyakkan selawat. Dia kena cek aliran dia betul ke tu? Aliran dia ikut ahli sunnah wal jamaah ke tak? Kalau dia ada rasa something dengan sesuatu yang berkaitan dengan selawat, memperbanyakkan selawat, majlis selawat, kalau dia ada something yang dia tak suka, dia sendiri ada something orang. Dia kena tengok betul ke orang yang dia ikut selama ni, aliran yang dia ikut ni betul ke? Ya. Sebab aliran Ahlussunnah wal Jamaah ni, kesimpulan yang kita dapat daripada hadis dan daripada Quran, zikir yang perlu kita perbanyakkan melebihi zikir yang lain adalah selawat ke atas Nabi Muhammad SAW. Ini kesimpulan. Kalau kita baca Quran dan hadis sahih, kita akan dapat kesimpulan ini. Ya. Tanpa menafikan bahawa zikir yang terafdal adalah la ilaha illallah. Seperti mana ibadah tak menafikan bahawa solat adalah bentuk ibadah yang terafdal. Ya. Tetapi sesuatu yang perlu diperbanyakkan adalah berzikir pada Allah Subhanahu Wa Taala. Berzikir. Sebab tu dalam Quran bila sebut sembahyang, Allah tak pernah kata bersembahyanglah sebanyak-banyak. Tapi bila sebut zikir, zikirlah sebanyak-banyaknya. Ya. Berzikirlah sebanyak-banyaknya. Kalau ikut logik akal, kenapa tak sembahyang sebanyak-banyaknya? Kalau sembahyang itu adalah bentuk ibadah yang teragung, yang terhebat, kenapa tak banyakkan sembahyang dia? Jadi banyak pahala. Kenapa zikir yang paling banyak? Kerana sembahyang pertama sekali yang wajib ada 5 waktu. Kemudian ada qabliyah ba'diyah. Kerana berapa ramai orang yang boleh sepanjang masa untuk dia sembahyang. Tapi untuk seorang berzikir, setiap masa dia boleh berzikir. Setiap masa dia boleh berzikir. 24 jam. Berzikir ni tak semestinya lidah. Hati dia ingat Allah. Seperti yang saya sebut tadi. Setiap detik, hatinya itu Allah, Allah, Allah. Tengah jogging boleh, tengah lipat kain, tengah masak, tengah siang ikan bilis, tengah jemur kain, tengah bawa motor, tengah terperangkap dalam traffic jam, dalam kereta, semua boleh buat. Semua boleh berzikir. Dalam tandas, hati kita boleh ingat Allah. Cuma lidah saja tak berzikir. Dalam tandas, dalam jamban sekalipun, hati kita terpaut dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih pada Allah bagi nikmat kita. Dapat buang air kecil, dapat buang buang air besar. Ini semua nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Hati kita syukur pada Allah. Begitulah dalam bentuk zikir. Selawat adalah salah satu bentuk zikrullah. Walaupun la ilaha illallah adalah zikir yang terafdal, akan tetapi zikir yang paling banyak yang sepatutnya kita baca adalah selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau siapa yang nak perbanyakkan la ilaha illallah, silakan. Ya. Siapa yang nak perbanyakkan la ilaha, setiap masa la ilaha illallah, silakan. Sebab dia rasa ini paling afdal, yang ni dia nak perbanyakkan, silakan. Begitu juga solat. Sebab solat ni lebih afdal daripada baca Quran, lebih afdal daripada zikir, lebih afdal daripada berdoa. Kalau saya nak solat, silakan sepanjang waktu solat. Ya. Memang 5 waktu yang fardu, tapi solat sunat ni boleh bila-bila masa. Ya. Melainkan lepas solat isyak, selepas solat asar dan solat lepas daripada solat subuh. Yang ni tak boleh solat sunat mutlak. Ya. Waktu-waktu lain kalau dia nak perbanyakkan sembahyang, silakan. Sampai tak ada masa nak baca Quran, sampai tak ada masa nak berzikir. Kalau dia nak utamakan solat, tak ada masalah. Ya. Tapi bukan semua orang mampu untuk seperti itu. Lepas 2 rakaat. Lepas 2 rakaat, selagi dia tak ada kerja lain, 2 rakaat. Lepas 2 rakaat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Selagi dia tak ada kerja lain, solat. Bukan semua orang. Walaupun solat itu yang terafdal, tapi biasanya orang tak buat itu yang terbanyak.
Biasanya amalan yang terbanyak orang buat itu zikrullah. Banyakkan la ilaha illallah, banyakkan istighfar, banyakkan subhanallah, banyakkan alhamdulillah, banyakkan Allahu akbar, dan yang paling perlu diperbanyakkan lebih daripada semua itu adalah selawat ke atas Nabi SAW. Kerana itu ulama sebutkan bahawa selawat adalah syekh murabbi kepada orang yang tidak ada murabbi. Syekhul as-salatu ala nabi syekhun man la syeikha lahu. Selawat ke atas Nabi adalah syekh murabbi kepada orang yang tidak ada murabbi. Jadi kalau kita masih mencari siapa murabbi, tak pernah nak berbaiat dengan murabbi, tak tahu pun murabbi kat mana duduknya, ceruk mana ada murabbi, banyakkanlah selawat ke atas Rasulullah. Sambil-sambil cari maklumat. Orang yang jujur cari murabbi, jumpa murabbi. Orang yang jujur cari mursyid, jumpa mursyid. Ada. Tapi carilah, cari. Ada, insyaAllah. Ia perlu mendidik diri agar mengiktikadkan segala apa yang dilihat, didengar dan setiap langkah adalah dari Allah. Perbanyakkan mentelaah kitab-kitab Imam Ghazali dan para ulama tasawuf yang muktabar. Perbanyakkan juga doa ini agar dipertemukan dengan syekh yang benar yang dapat mendidiknya kepada penyucian jiwa hingga terpancar cahaya qalbi. Setiap hari kita doa, Allahumma dullani ala man yadulluni alaih wa awsilni ila man yuwassiluni ilaih. Kalau tak hafal bahasa Arabnya, kita baca terjemahan bahasa Melayu dia. Apa doanya? Ya Allah, tunjukkanlah kepada aku orang yang dapat memimpinku kepadamu. Dan ya Allah, temukanlah daku kepada orang yang dapat menghubungkan daku denganmu. Tapi kita boleh olahlah bahasa kita. Ya Allah, jumpakanlah aku dengan orang yang boleh bawa aku jumpa denganmu. Ya Allah, kenalkanlah aku dengan orang yang dapat kenalkan aku denganmu. Ya Allah, pimpinlah aku kepada orang yang dapat pimpin aku kepadamu. Ya Allah, bimbinglah aku kepada orang yang dapat bimbing aku kepadamu. Ya Allah, tunjukkanlah aku kepada orang yang dapat tunjukkan aku kepadamu. Ya Allah, lorongkan aku kepada orang yang dapat lorongkan aku untuk sampai padamu. Ya Allah, sampaikan aku kepada orang yang dapat sampaikan aku padamu. Ikutlah, ikut mana yang kita mudah nak faham. Ya. Mana yang mudah kita nak baca doa. Yang penting tiap-tiap hari Allah pandang kejujuran hati manusia. Dan tak mustahil orang yang benar-benar jujur mencari murabbi, Allah datangkan murabbi sampai masuk dalam rumah dia, ketuk pintu rumah dia. Tak mustahil. Tapi kita jangan tunggu sampai benda tu berlaku. Ustaz kata tunggu sampai murabbi ketuk pintu rumah. Bukan. Maksudnya boleh berlaku sampai begitu sekali. Tapi seperti biasa, seorang itulah yang nak kena cari. Nak kena cari. Kena berusaha, berikhtiar mencari. Ya. Baik, sampai di situ. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala jumpakan kita dan temukan kita dengan orang yang dapat temukan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Moga Allah jadikan hati kita kasih kepada orang yang dapat bawa kita kepada kasih cinta Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kita murabbi, kurniakan kita mursyid yang dapat bimbing hati kita, yang dapat pimpin jiwa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang dapat membawa kalbu kita kepada makrifat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang dapat membawa kita kepada pengenalan yang mendalam dan halus kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Moga Allah kurniakan kita kesudahan yang baik dan jauhkan kita daripada kesudahan yang buruk. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tangguh majlis kita dengan tasbih kifarah dan surah Wal-Asr. Subhanallah bihamdi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-Asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.